Untuk subtopik yang pertama, iaitu nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut theta. Rajah menunjukkan pembahagian paksi X dan paksi Y kepada 4 sukuan yang sama, iaitu sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 dan sukuan 4. Sudut rujukan sepadan iaitu alfa sentiasa kurang daripada 90 darjah. Sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 mempunyai sudut rujukan yang sepadan. Sudut dalam sukuan 1 merupakan sudut rujukan sepadan iaitu alfa sama dengan theta. Sudut rujukan dalam sukuan 2, 3 dan 4 ialah sudut dalam sukuan 1 yang sepadan dengannya. Untuk sukuan yang pertama, semua fungsi adalah positif. Hubungan antara fungsi sinus, kosinus dan tangen bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan boleh dirumuskan. Untuk sukuan kedua, sin theta adalah positif, cos theta adalah negatif dan tan theta adalah negatif. Bagi sukuan ketiga pula, sin theta adalah negatif, cos theta juga negatif dan tan theta positif. Bagi yang terakhir iaitu sukuan keempat, sin theta adalah negatif, cos theta adalah positif dan tan theta adalah negatif. Sekarang kita lihat hubungan nilai sin, cos dan tangen dengan nilai koordinat x dan koordinat y. Pada sukuan pertama, nilai x dan y adalah positif. Nilai sinnya adalah sisi tentangan y per dengan hipotenus iaitu 1. Jadi sin theta adalah sama dengan y. Nilai cos adalah sisi sebelahan x per dengan hipotenus iaitu 1. Maka cos theta adalah sama dengan x. Tangen adalah sisi bertentangan iaitu y per dengan sisi sebelah iaitu x. Atau lebih senang kita guna sin per dengan cos iaitu y per dengan x. Kesemua nilai sin, cos dan tangen adalah positif kerana theta berada pada sukuan pertama. Pada sukuan kedua, ketiga dan keempat, sama sahaja nilai sin, cos dan tangen. Cuma berbeza dari segi tanda positif atau negatif, bergantung kepada theta itu berada pada sukuan yang keberapa. Ringkasannya, sin theta adalah sama dengan koordinat y, cos theta adalah sama dengan koordinat x dan tangen theta adalah sama dengan koordinat y per dengan koordinat x. Tanda positif atau negatif bergantung kepada kedudukan theta berada di sukuan yang keberapa. Rajah menunjukkan satu bulatan unik dengan theta berada antara 0 darjah hingga 360 darjah. Hitung sudut theta dan bundarkan jawapan kepada satu tempat perpuluhan. Berdasarkan rajah, theta berada pada sukuan yang ketiga dengan x sama dengan negatif 0.3402 dan y sama dengan negatif 0.9403. Kemudian, kita pilih nak kira sin, cos atau tangen. Saya pilih sin. Jadi, seperti yang kita tahu, sin theta adalah sama dengan koordinat y. Kita ganti y sama dengan 0.9403 dan kita dapat alpha sama dengan 70.1. Disebabkan theta berada pada sukuan ketiga, jadi 180 darjah kita tambah dengan 70.1 darjah dan kita akan dapat jawapannya 250.1 darjah. Anda boleh cuba menggunakan cos dan tangen dan jawapannya adalah sama sahaja. Seterusnya, kita lihat nilai sin, cos dan tangen bagi sudut dalam sukuan kedua, ketiga dan keempat yang sepadan dengan sudut 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah. Yang berada di bahagian kiri adalah segitiga sama sisi dan di kanan adalah segitiga bersudut tegak.
Jadual berikut adalah nilai sin, cos dan tangen pada sudut 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah. Sin 30 darjah adalah sama dengan 1/2. Sin 45 darjah adalah sama dengan punca kuasa 3/2. Dan sin 60 darjah adalah sama dengan 1 dengan punca kuasa 2. Cos 30 darjah adalah sama dengan punca kuasa 3/2. Cos 45 darjah adalah 1/2 dan cos 60 darjah adalah sama dengan 1 per punca kuasa 2. Tangen 30 darjah adalah sama dengan 1 per punca kuasa 3. Tangen 45 darjah adalah sama dengan punca kuasa 3 dan tangen 60 darjah adalah sama dengan 1. Bagi menentukan sudut apabila nilai sin, cos dan tangen diberi, pertama sekali, kita perlu mengenal pasti sukuan berdasarkan tanda positif atau negatif pada nilai fungsi trigonometri. Kemudian, tentukan sudut rujukan sepadan alfa dan akhir sekali, hitung sudut theta berdasarkan sukuan yang dikenal pasti. Contohnya, cari nilai theta apabila cos theta adalah sama dengan negatif 0.6018. Tanda negatif menunjukkan theta berada dalam sukuan kedua atau ketiga. Kemudian, kita tentukan sudut rujukan sepadan di mana alfa adalah sama dengan 53 darjah. Disebabkan theta berada pada sukuan kedua atau ketiga, 180 perlu ditambah atau ditolak dengan 53 darjah. Maka theta adalah 127 darjah atau 233 darjah. Contoh soalan. Sebuah kapal berlayar dari kedudukan A ke kedudukan B dengan keadaan jarak OA bersama dengan OB. Laluan kapal tersebut adalah sehari dengan daratan. Dari kedudukan B, kapal tersebut akan berlayar ke arah utara menuju ke rumah api. C. Jika OA bersama dengan 20 meter, hitung A sudut, B jarak dalam meter di antara kapal tersebut di kedudukan B dengan rumah api, C nilai tangen AOC. Contoh penyelesaian. Untuk mencari sudut, kita tahu OA sama dengan OB sama dengan 20 meter dan sudut OAB sama dengan OBA. 1 segi 3 mengurangi 180 darjah. Jadi kita menggunakan 180 darjah tolak dengan sudut OAB dan sudut OBA, kita akan mendapatkan theta dengan 122.09 darjah. Untuk B, jarak dalam meter di antara kapal tersebut di kedudukan B dengan rumah api. Pertama kali kita mau cari sudut COB. Dengan sudut COB dan jarak OB yang diberikan di soalan, kita boleh cari jarak BC iaitu 9.68 meter. Seterusnya, kita mau cari nilai tangen AOC. Kita boleh menggunakan sudut yang cari di soalan B, yaitu sudut COB dan tambah dengan sudut 122.09 darjah. Jadi, kita akan mendapatkan sudut AOC yaitu 151.045 darjah. Last kali kita menggunakan tangen 151.045 dan kita akan mendapatkan negatif 0.5533. Soalan seterusnya, raja di sebelah menunjukkan sebuah jam loceng.
A. Hitung sudut theta yang dicangkum oleh jarum minit jika jarum minit itu diputarkan lawan arah jam dari nombor 3 ke nombor 10. B. Seterusnya, hitungkan nilai cos theta. Untuk soalan A, kita tahu satu bulatan mengandungi 360 darjah. Dalam jam loceng, kita ada 12 unit. Jadi kita menggunakan 360 darjah bahagi dengan 12 dan kita akan mendapat 30 darjah. Untuk mengira unit dalam jam loceng dalam lawan arah jam dari nombor 3 ke 10, kita dapat unit 5. Jadi sudutnya adalah 30 darjah darat dengan 5 sama dengan 150 darjah. Seterusnya, untuk mengirakan nilai cos theta, hanya mengambil nilai sudut dalam soalan A dan cos itu sudut dan mendapatkan negatif 0.8660. Hai, saya Miza Dan saya Fauzia. akan menerangkan tentang subtopik 6.2 iaitu graf fungsi sinus, kosinus dan tangent. Untuk permulaan, saya akan memperkenalkan 3 jenis graf fungsi. Pertama, graf sinus, y sama dengan sin x. Kedua, graf kosinus, y sama dengan cos x. Dan yang ketiga, graf tangent, y sama dengan tan x. Ini adalah ciri-ciri graf sinus. Apabila x sama dengan 90 darjah, nilai maksimumnya ialah 1. Apabila x sama dengan 270 darjah, nilai minimumnya ialah negatif 1. Pintasan x ialah apabila meminta spaksi x pada x 0 darjah, 180 darjah dan 360 darjah. Pintasan y ialah apabila meminta spaksi y pada y sama dengan 0. Di sini saya akan mengajar anda untuk melukis graf sinus dengan menggunakan aplikasi GeoGebra Graph. Pertama, anda perlu menaip di Google GeoGebra Graph dan tekan pautan yang pertama, dan anda perlu menukar tetapan aplikasi ini. Tekan butang tetapan dan tekan x-axis dan ubah unit kepada unit pi. Seterusnya, masukkan fungsi y sama dengan sin x. Jadi, ini adalah graf yang terbentuk. Graf kosinus. Kita boleh lihat contoh graf di sebelah kiri. Apabila x sama dengan 0 darjah dan 360 darjah, nilai maksimum adalah 1. Apabila x sama dengan 180 darjah, nilai minimum negatif 1. Pintasan x meminta spaksi x pada x sama dengan 90 darjah dan 270 darjah. Pintasan y meminta spaksi y pada y sama dengan 1. Jadi kita buat graf kosinus y sama dengan cos x. Jadi inilah hasil graf kosinus. Graf tangent. Kita boleh lihat contoh graf di sebelah kiri. Nilai maksimum adalah infinity. Nilai minimum adalah negatif infinity. Pintasan x meminta spaksi x pada x sama dengan 0 darjah, 180 darjah dan 360 darjah. Pintasan y meminta spaksi y pada y sama dengan 0. Nilai tan 90 darjah dan tan 270 darjah tidak tertakrif. Jadi kita buat graf tangent dekat GeoGebra website. Y sama dengan tangent. Jadi inilah hasilnya graf tangent. Untuk sambungan 6.2, kesan perubahan pemalar A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri. Untuk definisi, amplitude ialah jarak maksimum yang diukur dari garis keseimbangan dan tempoh pula ialah selang satu kitaran lengkap. Ini adalah ciri-ciri graf fungsi trigonometri apabila nilai A berubah.
Untuk graf Y sama dengan A sin BX plus C dan Y sama dengan A cos BX plus C, nilai maksimum dan nilai minimum berubah dan amplitude fungsi sama dengan A. Untuk Y equals to A tan BX plus C, lengkung graf berubah dan ia tiada amplitude. Ini adalah graf sinus apabila nilai A berubah. Graf kosinus apabila nilai A berubah. Dan graf tangent apabila nilai A berubah. Seterusnya, apabila nilai B berubah, tempoh fungsi berubah. Apabila nilai B berubah, graf kelihatan mampat secara mengufuk. Tempoh fungsi semakin berkurang. Tempoh fungsi sinus dan kosinus sama dengan 360 darjah per B. Tempoh fungsi tangent sama dengan 180 darjah per B. Jadi, jom kita lihat contoh graf sinus, kosinus dan tangent. Seterusnya, apabila nilai C berubah, kedudukan graf berubah. Apabila C lebih besar daripada kosong, graf beranjak C unit secara menegak ke atas paksi X. Apabila C kurang daripada kosong, graf beranjak C unit secara menegak ke bawah paksi X. Jom kita lihat contoh graf sinus, kosinus dan tangent. Contoh soalan. Graf di sebelah menunjukkan kedalaman air yang direkodkan di suatu limbungan kapal. A. Jika Y mewakili bilangan jam selepas tengah malam, guna fungsi dalam bentuk Y sama dengan A cos BX tambah dengan C. Untuk memodalkan kedalaman air yang ditunjuk seperti graf tersebut. B. Jam berapakah kedudukan air paling dalam? Untuk soalan A, kita perlu mencarikan nilai A, B dan C untuk mencarikan fungsi tersebut. Untuk nilai A adalah amplitude fungsi. Jadi, kita perlu mencarikan jarak di paksi Y dari maksimum ke garis seimbang, yaitu 12 tolak dengan 9. Untuk nilai B, kita harus menggunakan 360 darjah
bahagi dengan tempoh fungsi. Graf ini adalah bentuk cos. Untuk graf cos dan sin, kita menggunakan 360 darab bahagi dengan tempoh fungsi. Jika graf itu adalah graf tangent, kita akan menggunakan 180 bahagi dengan tempoh fungsi. Dalam graf ini adalah graf cos. Dan tempo fungsi itu adalah 12. Jadi kita menggunakan 360 darjah bagi dengan 12 dan mendapatkan 30. Untuk nilai C adalah jarak dalam paksi Y dalam kosong ke garis seimbang, yaitu 9. Untuk soalan B, untuk mencarikan jam berapa kedudukan air yang paling dalam, kita hanya mencarikan nilai yang paling tinggi dalam graf. Nilai yang paling tinggi dalam graf adalah 12 dan ada 3 dalam graf cos tersebut. Jadi jam yang kedudukan air paling dalam ialah jam 0, 12 dan 24. Soalan seterusnya, raja di sebelah menunjukkan pandangan atas sebuah rumah api. Lampu isyarat rumah api menghantar sinar cahaya seperti dalam raja. Apabila lampu isyarat berputar, sinar cahaya bergerak di sepanjang pantai pada sudut X. A. Tuliskan satu fungsi bagi jarak S. B. Nyatakan amplitude dan tempo fungsi itu. Bagi soalan A, untuk tulis satu fungsi mencarikan jarak S, kita tahu tangent X sama dengan S bagi 500. Jadi dari fungsi tersebut kita boleh cari S sama dengan 500 dengan tangent X. Untuk soalan B, nyatakan amplitude dan tempo fungsi tersebut. Untuk fungsi tangent tidak mempunyai amplitude dan tempo bagi fungsi tangent adalah 180 darjah. Last sekali, kita ada menyediakan satu set soalan kuis di dalam Quizizz. Pelajar boleh cuba soalan-soalan tersebut di Quizizz untuk mendapatkan memahami yang kedalaman.